ingin serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membicara. Tafadhal masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sebelum mula, saya jemput tuan-tuan yang lelaki, boleh tak kita berhimpun kat depan sini semua sekali? Penuh kat depan sini, insya-Allah. Esok belum tentu kita dapat duduk macam ni lagi. Jadi kita buat yang terang. Yang perempuan kat belakang, mohon bergerak ke depan, bertemu dengan orang sini. Satukan elok-elok. Di masjid kita satukan elok-elok. Di luar sana insya-Allah tak ada dengki-mendengki, tak ada iri hati, tak ada bergaduh. Tapi kalau dalam masjid kita duduk jauh-jauh, di luar sana lagi mudah perpecahan akan berlaku. Kalau saya ceramah, memang saya panggil. Okay? Kenapa? Sebab itu sebahagian sunnah besar yang Nabi ajak pada kita. Duduk berhimpun bagi ramai-ramai, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Imam tadi tu. Terima kasih juga kepada pengurusi masjid, Syekhul Azhar. Oh, tu kan ya, Syekhul Azhar yang sudi menjemput. Terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa yang sedundun. Kerana indahnya nikmat kita dipilih oleh Allah jaga rumah dia ni, pahalanya besar. Jaga rumah kita pun pahala besar, tambah rumah Allah lagi besar. Jadi AJK jangan pernah rasa kecewa untuk buat majlis. Ustaz, yang buat ni lah 3-4 kerat, tak apalah. Allah bukan nak tengok kejayaan kita, tapi Allah nak tengok hang buat ke tidak usaha kita itu. Jadi paling tidak kita dapat baju free. Free ke bayar? Free kan? Tu paling tidaklah raya tak ada baju, boleh pakai yang ni. Contohlah. Okey, baik. Syukur pada Allah Taala. Alhamdulillah, saya dan isteri saya kat belakang situ, kami setiap bulan mai ke utara ni daripada Selangor. Memang setiap bulan, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, last sekali malam ni sat lagi dekat Bertam, tidur satu malam kat hotel, esok pagi calur betik, calur kereta, balik. Lepas tu esok balik. Macam tu setiap bulan. Semenjak bila Ustaz? Semenjak 5-16 tahun lepas. Cuma masa tu masjid ni tak buka lagi. Tu kan je lah. Okay, jadi Alhamdulillah. Sekali lagi, kita harap pertemuan kita pagi ini menghadirkan kemanfaatan. Macam mana Allah himpun kita pagi ini, kita doa moga Allah himpunkan macam ni juga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberi itu adalah tentang alam barzakh. Jadi pagi ni kita nak sembang-sembang tentang alam barzakh. Siapa yang nak tanya dalam ceramah saya, angkat tangan dan terus tanya. Jangan duk tunggu sampai last. Satgi tunggu lupa nak tanya. Kan ya? Jadi bila rasa macam nak tanya, angkat tangan dan terus tanya. Apa saja soalan boleh tanya. Kita buat program Tanyalah Ustaz. Peringkat Pride. Boh bila tak mana pun. Okey. Pertama sekali, cerita tentang alam barzakh. Khalifah Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih, dia ni cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, Umar Abdul Aziz cicit kepada sahabat Nabi dan Amirul Mukminin, iaitu Umar Al-Khattab. Dia kata, disebut dalam kitab Hilyah Al-Awliya. Apa katanya?
innama khuliqtum lil abad. Kamu semua, kita semua dicipta untuk kehidupan yang lebih abadi. Apa yang lebih abadi? Walakinnakum tunqaluna min dari ila dari. Dan kamu tu sebenarnya berpindah daripada satu alam ke satu alam yang lebih kekal abadi. Daripada alam rahim kita dipindahkan, duduk dalam perut mak lebih kurang 9 bulan. Kan tak tahulah kalau ada orang duduk lebih 12 bulan. Tu kan. Zaman lah tak duduk dah 9 bulan pun tak ada lah. 7 bulan dikira nak keluar. Okey. Kita panggil pramatang. Jadi duduk dalam perut mak satu alam dipanggil sebagai alam rahim. Berapa lama? 9 bulan. Satu dunia yang paling sempit, tapi dunia ni lah yang paling bahagia sekali. Tak ada duit pun tak pakai banyak. Belanja makan tak payah. Makan, minum, napas semua guna tali pusat. Tak payah KFC, tak payah nak boykot. Apa semua tak payah. Tak payah. Itu satu alam yang sempit tapi rasa sangat bahagia. Tak ada siapa batuk duduk dalam perut. Tak ada siapa. Ada tiba-tiba ada orang mengandung sini, anak dia ada bunyi kong batuk. Tak ada. Itu satu. Satu. Daripada alam rahim kita berpindah lagi seperti kata Omar Abdul Aziz, berpindah ke alam dunia. Alam kedua, alam yang sangat luas tapi membebankan kita. Beban sangat-sangat. Pukul 5 dah kena bangun. Tu tak termasuk orang yang kerja jauh nak tunggu bas ke kerja kilang. Lagi teruk. Ada orang bangkit pukul 3 pagi, 4 pagi tunggu dekat tepi jalan naik bas. Macam-macam keadaan. Hidup di dunia ni kerja. Hujung bulan dapat gaji. Tak dan kita nak cek bank. Rupanya potong separuh habis lah. Potong rumah, potong kereta, potong koperasi, potong. Yelek, pocik. Tu. Atas dunia ni sibuk, jam. Tambah Pulau Pinang tak boleh cakap apa lah. Pulau Pinang. Kami di Selangor, di KL memang tak boleh cakap apa lah. Memang dia punya jam tu makanan harian kita. So bawa roti siap-siap. Tu kan. Kalau tak mau jam, kita bawa roti siap-siap. Tak? Alam dunia cukup penat. Satu alam yang sangat luas tapi kita makin rasa sempit. Pindah pula ke satu alam yang ketiga, namanya alam barzakh ni dalam tajuk kita ni. Satu istana hinggap, kita mati duduk rehat dekat sana saat sebelum pergi ke negeri akhirat. Itu yang kita akan sembang. Alam barzakh dia punya luas tu dalam hadis kata 70 hasta kali 70 hasta. Setiap satu daripada kubur dia. Bayangkan betapa punya luas. Saujana mata memandang tak nampak tebing, dia tak nampak penghujung. Sangat-sangat luas alam barzakh. Nak cerita lebih tak reti sebab kita tak pernah pergi. Siapa pun pergi tak boleh patah balik lah. Jadi janganlah pergi dulu. Itu contoh lah. Itu alam barzakh. Dan pi pula alam yang keempat, alam yang lebih kekal, iaitu alam akhirat yang kekal abadi. Sebab tu saya pi mana-mana saya akan sebut kata-kata kalimah ulama lah ni. Dia kata apa? Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Ni dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia tempat kita tunggu mati je. Tempat tunggu mati je. Tambah-tambah kita orang lelaki. Dengar-dengar mati jantan. Dengar-dengar mati jantan. Dengar-dengar janda dah tentu perempuan lah. Dah lelaki mati. Kan ya? Maka kematian itu dah menjadi satu benda yang wajib. Yang kita mau tak mau kita hanya tunggu masa saja. Pergi ke negeri akhirat. Selesai. 4 alam. Jadi manusia daripada alam perut tu alam sementara. Tapi dia pergi lebih kekal. Kat mana? Alam dunia. Panjang sikit. Dia pergi lebih kekal. Alam istirahat. Alam barzakh kita tak tahu duduk tang mana. Ustaz tu dikubur lah. Tak. Dikubur tu alam kubur. Barzakh tak tahu tang mana.
Sebab yang duduk di kubur tubuh badan kita saja, tapi roh kita berada di alam barzah. Tak tahu tak mana, memang tak tahu. Itu ghaibiyat, satu benda yang gaib yang kita memang tak tahu. Terus pindah ke alam yang lebih kekal, iaitu alam akhirat. 4 alam. Itu satu. Okey, baik. Jadi kita fahamlah ya, ada 4 alam. Alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Yang ni dulu. Ada soalan ke tidak? Kod lah. Dengar-dengar kata, lain macam ustaz ya. Saya ceramah, siapa nak bantah pun boleh. Ustaz, saya tidak setuju. Betul. Okey, no problem. Tapi masa hang kata tak setuju, hang kena bawa keluar ayat Quran dengan hadis dulu. Dia kata pandai-pandai tak setuju je, kena macam tu. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kita masuk kepada bab kedua. Saya mengaji macam ni. Jangan jadi sia-sia. Kita mengaji satu. Jadi alam kita memang kita pindah. Dalam alam dunia ni pun kita pindah. Saya lahir di kampung Paya Bendang, Batu Belacan, Kuit Selambau, Kedah. Sekolah rendah sana, pindah Mai Penang. Sekolah menengah Al-Masyhur. Sekolah agama. Lepas tu daripada situ pindah pi Pakistan. Lepas tu pindah pi Patani Sat, pi mengaji pondok, pi mengaji merata-rata, baca kitab apa, pindah. Lah ni duduk di Bukit Beruntung, Selangor. Alhamdulillah. 25 tahun duduk di Bukit Beruntung. Tak pernah rugi. Tak dapat gitu. Bukit Beruntung tak pernah rugi kerana di sana serba-serbi untung. Kan? Tuan-tuan saja nak sebut. Dunia atas muka bumi Tuhan tak ada yang rugi ya. Tuan-tuan dapat masjid untung. Ni sejadah Raudah, Masjid ni Nabawi. Rupa dia tu macam Raudah, tu pun tak mau mai. Buh ekon tu pun tak mau mai. Buat ceramah ada makan tu pun tak mau mai. Boleh bungkui tu pun tak mau mai. Lah. Orang perempuan dia pun mai bawa beg. Dalam beg tu ada plastik dengan getah. Dia pun plain siap-siap. Tak ada lah. Ya, sungguh. Kerana tak mau dia tak mau. Allah bagi tawaran ni, besar lah, besar sangat. Kita tak minat. Tapi kalau Giant bagi tawaran, beratok, tak ada buka grill lagi. Beratok panjang. Masya Allah. Nah, jadi jom kita ambil pedoman yang kedua. Pedoman yang kedua. Pertama ingat alam kita ada 4. Alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Tak ada siapa akan lari daripada 4 alam ni. Kalau nama dia manusia lah. Kalau dia jin tak tahu lah. Okey. Bab yang kedua ada bahasa mengatakan alam barzah ni dia jadi taman syurga atau alam barzah ni jadi jurang api neraka. Mari kita tengok betul ke tidak. Ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini gharib. Apa maksud gharib? Pelik. Seorang tu yang meriwayatkan dia. Hadis ini tak jumpa jalan mana yang dia main. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyatakan hadis ni adalah dhaif, hadis yang lemah. Pada hakikatnya tak boleh pakai. Hadis ini dhaif, ya, tak boleh pakai. Didhaifkan juga oleh Imam An-Nasai. Maka hadis apa disebut? Innamal qabru, sesungguhnya kubur itu, alam barzah itu, raudhatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga, au hufratun minan hafarin nar, ataupun salah satu daripada jurang-jurang api neraka. Orang hantar kita masuk kubur saja 7 orang, 7 tapak orang keluar daripada tanah perkuburan, maka ruh kita dihantar masuk ke alam barzah. Ya, alam barzah dia akan tanya ma rabbuka, man nabiyuka, apa semua dia ditanya. Maka di sana bentuk yang terjadi di sana, tempat alam barzah tu katanya ada berlaku 2. Kalau hang mati dengan cara elok, buat amal, maka dia bakal jadi taman-taman di antara taman syurga Allah Ta'ala. Tenang, damai, tak ada kelang kabut. Tapi kalau hang mati
Mati tu pun duk tengah tulis nombor ekor. Contohlah. Ya, mati pun duk tengah minum arak. Mati pun duk tengah joget lambak. Twist sampai ke lantai. Ya, kita minta maaf nah. Ayah-ayah, mak-mak, saya ayah. Saya pun ayah. Ya, isteri saya pun mak. Kan? Jadi kita pakai ada anak menantu. Kadang-kadang dalam TV ke, kita punya program lah. Pulau Pinang bukan tak ada programnya. Ada juga program daripada kita kecil dulu sampai lah tu. Pesta Sungai Nibung. Kan ya? Ada aja tiap-tiap tahun. Anak-anak kecil yang macam ni. Dalam TV dirosakkan dalam idola kecil, bintang kecil, pop, star, rancangan nyanyian dan tarian. Kadang-kadang mak bapak pula bangga anak duk tergolek-golek duk atas pentas tu. Pelik dan ajaib. Besok dia naik umur 20 tahun, dirosakkan di dalam apa? Mentor dan Akademi Fantasia. Contoh. Nyanyi lagi. Rosak lagi. Dia naik umur 40 macam kita, dirosakkan di dalam Gegar Veganza. Ya. Tua umur 40 lah. Patut mula berubah. Dah. Nunggu masuk Gegar Veganza. Kan ya? Di lembah sungai nan indah. Tu 40. Dia naik umur 60. Dirosakkan di dalam Kilauan Mas. Otai masih berdosa. Ya. Dia main-main umur 60. Ku tanam selasi, ku tanamkan di hujung halaman. Tu, dia lupa esok lusa dia kena tanam. Manusia lalai sungguh. Lalu sebelah masjid, break tak makan tu. Break tak makan tu sampai ketua. Azan dah, azan. Hayya 'alas salat. Setan dengan azan lari bertempiaran. Hadis Muslim kata sampai terkentut-kentut. Kita hayya 'alal falah. Lari dah, mai pun dah. Rupanya kita lagi setan pada setan. Kalau kita mengaji. Kalau hak pakai baju sedondon ni tak main, lagi teruk. Betul. Awak AJK yang jaga rumah Allah Ta'ala, patut awak rasa bangga. Allah pilih jaga rumah dia. Ada orang ramai berebut nak jaga rumah Allah. Allah kata, hang tak sesuai. Ada orang yang lebih sesuai. Ni jadi bendahari. Dia main mesyuarat pembentangan keuangan dia. Main jemaah tak main. Ada macam tu. Tak, bukan orang sini, orang jauh. Bendahari kena dulu. Mana bendahari? Ada. Sungguh nak kita bagi faham. Jadi nak bagi tahu pada kita bahawa jom kita berebut peluang untuk buat kebaikan. Adakah tidak taman syurga? Ada. Adakah tidak lubang neraka? Ada. Cuma hadis ni dhaif. Kalau seorang sebut hadis ni dhaif. Cuma ada sokongan daripada hadis lain yang menyatakan memang betul. Dalam alam kubur atau nama alam barzah itu, kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, maka alam barzah akan jadi di antara taman-taman syurga. Allah dah buka pintu syurga, hembusan bayu yang wangi dan lembut dah masuk dah kat tempat kita. Kan? Ada hadis sahih. Nanti kita tengok. Okey? Cuma nak bagi tahu kita betul tak? Betul. Alam barzah boleh jadi taman syurga, alam barzah boleh jadi lubang atau jurang api neraka. Dua nak. Yang tadi ada 4 alam. Kita nak sembang pasal alam barzah taman syurga atau alam barzah lubang neraka. Habis macam mana nak buat? Lah. Tajuk kita kan persiapan. Jadi kita kena bersiap untuk buat taman di sana. Jangan bersiap gali lubang api neraka. Macam mana nak bersiap? Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Yang kedua, ada soalan? Macam takut nak tanya.
Soalan ni dia ada 3 bentuk. Ada orang kata, Ustaz dalam tanyalah Ustaz TV3, semua Ustaz boleh jawab pun. Dahsyat Ustaz. Kita senyum. Saya semua boleh jawab, betul. Pasal apa semua boleh jawab? Sebab saya ambil soalan yang saya boleh jawab ya. Betul. Hak tak boleh jawab saya tak ambil. Iya. Kan? Ada TV khas untuk kami yang orang tak nampak. Penerbit nanti kata dia bagi tahu ke telinga Ustaz, soalan ni boleh tak? Kita tengok dalam TV tu. Tak payah. Tu kan? Kita ambil yang boleh jawab ya. Logik lah. Ni handphone pun hang. Tambah kita, bukannya kita pandai pun. Tapi nak mengaji sikit-sikit saja. Nah, okey, baik. Kita masuk bab yang ketiga. Ya, bab pertama ada 4 alam, bab kedua kita usaha bina taman syurga, bukan lubang neraka. Dia alam barzakh. Yang ketiga, apa yang disebut di alam ketiga? Yang ketiga disebut bahawa dalam lisanul Arab menyebut bahawa apa maksud alam barzakh tu. Ni kita bagi faham nah. Alam barzakh itu dia adalah suatu tempat di antara dunia dan juga akhirat. Alam barzakh di antara dunia dan juga akhirat. Dan kemudian alam barzakh itu di antara dunia sebelum kita dihimpun di mahsyar. Tak sampai mahsyar lagi. Dia berada di situ sebagai transit. Dan maksudnya, siapa yang mati bermakna dia masuk ke alam barzakh. Siapa yang belum mati, dia belum sampai ke alam barzakh. So alam barzakh berada di antara mati dan hidup semula. Kan? Mati dan hidup. Itu bukan Jam Abdillah. Jam Abdillah ada. Dulu hidup ku rasakan mati, mata terbuka tapi tak berhati, kini ku rasa dihidupkan kembali walau peritnya setengah mati. Ada orang macam tu, hidup tapi rasa macam mati. Dia hidup dia dengan binatang sama kan. Pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Tuhan lupa terus. Lupa terus. Tak ada ingat apa langsung. Itu bahaya. Ada orang mati muda, mati umur 27 tahun, tapi mati dalam hatinya hidup di sisi Allah Ta'ala. Kita ni tua lah. Rasanya di sini saya kot paling tua. Pengurusi baru 37. Tu. Saya lahir tahun 1970, 54 lah. 54. InsyaAllah rasa pengurusi pun dekat kot. 55, tua setahun. Weh, 55. KWSP. Mana bini dia? Tak reti-reti nak minta. Mana dia bini dia? Minta lah. Minta maaf nah. Bila suami dapat, ni selingan. Nak bagi faham. Bila suami dapat KWSP, pertama sekali bayar zakat dulu. Siapa pun bayar zakat. Setiap 1,000 RM25. Setiap 1,000 RM25. 2.5% daripada jumlah keseluruhan. Nombor 1. Nombor 2, tak apa. Kalau nak minta apa-apa, boleh minta. Minta, bang, saya nak beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenah, pari. Minta pergi lah. Tudung jos ke apa semua, minta. Tak apa. Tapi jangan buat benda yang kekal melampau. Umur 55. Bini minta buat 2 dapur. 1 dapur basah, 1 dapur kering. Nak buat 2 dapur, nak buat apa? Gigi pun palsu. Betul. Contoh. Nak buat 2 dapur buat apa? Sekali cek kencing manis 21. Darah tinggi 180. Jalan berhenti. Asma spray. Spray. Nak buat apa lagi? Tapi kita dengan bini tu, saya isteri tu, ya Allah sayang ni tak tahu dia cakap. Isteri saya jadi pemandu saya Lala ni. Hari tu ada pemandu berhenti, dia dapat tawaran pegawai TUDM. Lah dia bawa kereta. Saya menyanyi kat dia. Kau yang ku sayang dari dulu kini dan selama-lamanya. Tapi kalau lelaki suara sedap lah. Kalau suara tak sedap hanya nak menyanyi, mengantuk pak. Dah. Jangan minta yang bukan-bukan. Tapi bila ada duit, maka bina rumah di dalam syurga Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tu paling penting. Rumah kita duduk pun anak-anak mana ada lah. Seorang pergi kerja di pulau, seorang dapat kerja di Al-Ustaz, seorang pindah pergi Johor. Tak ada. Tiga kita dua-dua orang, dua-dua pun gaut lelaki bini. Mengesot. Nampak apa lagi boleh? Jangan ni. Ni alam barzah ni yang paling penting. Alam barzah adalah suatu tempat berlaku selepas kematian. Sebelum dia dibangunkan di mahsyar, maka dia tak ada tempat lain dia singgah melainkan persinggahan transitnya namanya alam barzah. Duk tang mana siapa pun tak tahu. Perkara ini perkara sam'iyat dan ghaibiyat. Sami'na wa ata'na. Dengar dan faham, taat. Sudah. Terima hakikat tu. Okey? Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Ni kita mengaji. Bukan nak ceramah saja-saja dak, kita mengaji sungguh. Dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-100, Allah bagi tahu tentang barzah. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yani sedang di hadapan itu ada wa min waraihim barzakhun. Tu ada barzah. Barzah tu apa? Pembatas dan pembeda antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia duduk di tengah. Rehat pasal apa? Letih. Atas dunia ni letih tak kira lah. Masa hidup bujang letih. Kita hidup ni tuan-tuan, daripada kecil rugi. Duduk dalam perut tadi untung. Lahir rugi terus. Apa rugi dia? Lahir menangis. Rugi dah. Mana ada orang lahir kah gelap. Macam tengok jet sepatu. Tak ada. Semua nangis. Rugi. Pi tadika. Rugi. Di rumah mak marah. Cikgu tadika pun boleh tahan. Macam ni pun dikutip. Apa ada juga. Kan? Ya. Kemudian masuk sekolah rendah. Rugi. Pasal apa? Anak kita berat 10 kilo. Buku berat 12 kilo. Jenuh sengit bau. Esok pi dapat UPSR 5A masuk MRSM lagi rugi. Pasal apa? Makan beratok, baju basuh sendiri. Dulu masa kita duduk di rumah, kita balik meja tu siap makan, mak bapak dah siapkan dah. Dulu masa kita duduk di rumah mak bapak, balik rumah londeh seluar dalam bergulung-gulung, mak yang nguruskan. Masuk asrama baru kita tahu betapa susah. Saya duduk Al-Masyur, saya tahu letih. Memang letih. Dah pergi kerja lagi rugi. Rumah sewa 20 orang duduk satu rumah. Macam sardin tu. Di rumah mak ayah ada bilik sendiri. Tapi mai duduk rumah sewa ke tu. Kan 20 orang satu rumah. Sempit. Motor bayar sendiri. Dulu mak ayah bayar. Lah ni. La ilaha illallah tu. Motor. Wai suku. Nak bayar sampai 3 suku dia fikir. Oh, penat kita rugi. Esok menikah pula tu. Lagi rugi. Dah lah bayar 30,000. Dapat bini goreng telur pun hancur. Masak nasi lembek ataupun keras. Hak tu dia Food Panda, Grab Food. Food Panda, Grab Food. Bayar 30,000. Bila kita tanya pasal apa telur hancur? Scramble egg. Tu dia kata kita. Ya. Kan ya? Rugi. Esok dapat anak lagi rugi dapat anak. Saya teringat tok guru kami arwah Datuk Ismail Kamus. Dia kata rugi hidup kita ni dapat anak ni, anak kecil-kecil. Ni besar okey, dia tak kacau lah. Ni hak kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil tu pukul 3-4 pagi tak boleh tidur lagi kita. Tak boleh tidur. Last sekali ustaz berugi sebab depa bawa anak depa mai jumpa ustaz. Tak ada kena-mengena tu. Ustaz tak boleh tidur. Dia kata, ustaz tolong tengok anak saya ni ustaz. Pasal apa? Gangguan jin ustaz Jin pun terkejut. Apa salah aku? Kita sakit selalu kalau salahkan jin. Jin bukan ahli keluarga kita. Penin jin. Kita pun ambil budak tu ketuk perut dah. Lah, jin kembung. Kan? Tak payah jampi lah. Ambil minyak yui cap limau. Cukup lah. Ini kadang-kadang semua salahkan jin. Orang perempuan paling takut dengan jin.
Hampa jangan duk takut. Laki hampa kepala jin. Sampai tahu. Jangan duk takut dengan jin. Kadang-kadang orang perempuan, minta maaf, saya belajar ilmu perubatan Islam dengan Darussalam, arwah Datuk Ismail Kamus, belajar ilmu perubatan Islam. Saya pernah buka klinik rawatan. Ya, tapi penat kita dengan ceramah, dengan itu, dengan ini, penat. Pesakit paling ramai perempuan ni. Tak tahu apa sakit dia. Ustaz tolong mai tengok rumah saya boleh? Pasal apa? Rumah saya keras Ustaz. Dah hang buat pakai batu bata dengan simen. Dah lah, pelik. Tak apalah Ustaz dah mai Kedah dah tolong singgah, mai perai Ustaz. Pasal apa? Mai tengok rumah, lepas tu tolong buat pagar. Saya bukan kontraktor. Pelik tu. Dah nak bagi manusia faham. Nak bagi manusia faham. Hakikat hidup adalah rugi. Esok dapat cucu, dapat anak dah tentu rugi ya. Tak dengar cakap. Belalah suap makan kita lena tidur pun dak. Makan bagi kat depa lu. Mai besar lawan mak bapak. Lawan pula tu tahap derhaka pula tu. Ya Allah, kan? Rugi, memang rugi. Dapat cucu esok lagi rugi. Anak-anak pergi makan angin, cucu tinggal dengan kita. Tu baju masa tu baju sedondon tak ada sarung dah. Jaga cucu rata-rata. Tapi semua ini untung bagi orang beriman. Illal ladzina amanu. Orang beriman dia pandang anak cucu, pandang isteri dia, pandang semua ni adalah kebaikan yang kita nak kena bawa ke alam barzakh. Kita orang lelaki cuba tengok bini kita. Tengok hak baik, jangan tengok hak buruk. Kalau tengok buruk, kita jumpa buruk saja. Kan tengok rasa Fazura elok lagi. Ni hak depa pula tengok rasa macam Fatah elok lagi. Laki hang ni sampai patah-patah ni. Kan? Dah, sungguh. Saya pesan dengan orang perempuan yang nak peduli sangat dengan artis lah. Ini bukan main sedih ni. Bawa bincang pula tepi blok ni. Yo, turun hantar anak-anak naik bas sekolah, depa duduk ramai-ramai. Orang perempuan depa dan mesyuarat bila masa tau. Dan lama pula mesyuarat depa tu. Mesyuarat depa bincang macam mana Fatah dengan Fazura. Tak payah duk bincang pasal depa. Pasal apa Ustaz? Masa depa kenuri depa dah panggil hampa pi. Tak ada harapan lah. Ni orang yang panggil hampa makan kenuri ni lah patut mai doa bagi kat depa. Ini tak habis-habis. Dah, sungguh. Buat benda yang manfaat. Yang tak ada manfaat, tak payah buat. InsyaAllah. Kalau tak ada tempat nak tolong, nak sedekah, nak bagi apa-apa, cari Ustaz Amran. Bagi kat dia. Sungguh okay? Ni kita kena belajar. So, alam barzakh ni, barzakhun, dia pembatas antara hidup dengan mati. Bila kita masuk alam barzakh, kita tak nak cerita tanya soalan apa semua tu. Tapi gambaran dalam Al-Quran dan hadis ni, kalau kita tengok di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bila kita masuk ke alam barzakh, apa yang kita boleh tengok? Baik. Nabi kata, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli al-jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar, terang tu clear bahasa dia tu, faminal ahlin nar. Yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilahi yaumil qiyamah. Hadis ni warahul Bukhari wal Muslim, hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya apabila seseorang itu meninggal dunia, maka dinampakkan kepadanya tempat tinggalnya dalam syurga. Mati saja, masuk saja alam barzakh, Allah buka terang hijab, hang boleh tahu tempat hang di mana. Yang pertama sekali, in kana min ahlil jannah, kalau dia tu memang ahli syurga, famin ahlil jannah, dibuka bagi dia. Syurga tu nampak tak? Nampak. Hang ahli syurga. Dan kalau dia tu ahli neraka, maka dikatakan kepada mereka, tu di sana tempat hang. Maka tempatmu sampai saat Allah membangkitkan kamu nanti di hari kiamat.
Tuan-tuan, puan-puan, kita hari ni kena usaha dah. Nak bina supaya dalam kubur tu bila Allah buka saja hijab, nampak syurga Allah Ta'ala. Bukan buka saja hijab, nampak pintu neraka. Saya pergi mana-mana kita orang lelaki nak berubah jadi baik, tak payah masuk sekolah tahfiz. Dengan memori kita baki tinggal 2 gig saja. Memori handphone lagi banyak, ada 100 gig. Nak hafal Quran apa? Contoh kan. Dengan otak kita duk fikir lah, bini kita nak makan, anak kita duk sedap sekolah, kerja begitu begini. Kadang-kadang tak ada ruang langsung lah nak hafal. Sudah. Dengan umur kita kalau nak berubah jadi baik, tak payah masuk pondok. Nak buat apa? Kalau kita nak berubah, ulang main masjid. Ni orang lelaki. Tambah-tambah hak baju sedundun ni, hampa jangan tak main. Esok Allah tanya lagi berat soalan dia. Ni main-main. Kan ya? Tu imam terlepas dia tak pakai baju sedundun. Dah sungguh nak beritahu kita. Semua orang lelaki Nabi ajak solat fardu ulang alik main masjid. Tak boleh 5 waktu 4 waktu. Tak boleh 4 waktu 3 waktu. Tak boleh 3 waktu 2 waktu. Dapat subuh ke, dapat isyak ke, dapat maghrib sikit ke apa. Janji setiap hari ada persinggahan kita di masjid. Tak sempat singgah masjid ni, singgah masjid Taman Brown. Apa awak kerja kawasan sana? Singgahlah masjid balik pulau ke mana-mana, tang mana awak lalu singgah solat fardu Zat. Dapat 1 kali. Alhamdulillah. Termasuk dalam golongan orang yang menghidupkan masjid. Cukup. Tapi kalau lagi banyak, lagi bagus. Lagi cantik. Nak bawa keberkatan dalam rumah kita, tuan-tuan. Kita orang lelaki, Sat, orang perempuan sabar, Sat, orang lelaki dulu. Ni, rumah hak kita duduk ni Tuhan dia bagi. Ini nama Baitullah. Ini rumah Allah. Rumah Allah ni, rumah hak kita duduk, yang kita mampu beli, yang kita mampu sewa, dia yang bagi. Pasal apa kita jadi kufur nikmat? Kita bayangkan kita bagi duit ke anak kita, bagi rumah ke anak kita telefon pun tidak. Mai tengok pun tidak. Anak tak kenang budi. Macam tu kita dengan Tuhan. Kereta Allah Ta'ala bagi. Start daripada tahun 1985. Wih dah, sebelum tu dah dapat Opel Gemini. Tukang Datsun 120Y. Tukang Nissan 130Y. Mei 1986 Proton Saga first batch enjin Orion. Betul. Tukar sampai low Honda Civic. Kan contohnya. Tapi dia terlupa hak dia dapat tu mai daripada mana. Dia duk rasa dia kerja tu dapat rezeki banyak sangat dah. Kan tu kadang dia lupa. Rumah hak kita mampu beli duk bayar sebulan 7-800. Ni dah tuan dia. Jadi kalau kita tak mai, kita kufur nikmat. Jadi tu orang lelaki mai je. Ustaz, saya jubah tak ada syarat nak mai masjid kena pakai jubah. Kan tak ada. Ada baju Melayu dapat free apa, pakai je lah. Contohlah kan. Ada baju t-shirt, pakailah. Janji jangan ada tulisan kat belakang tu sudah. Takut orang awak duk sah tama, orang belakang tu Allahu Akbar. T-shirt dia tulis AJK Masjid Taman Pelangi. Itu tak guna, tu tak boleh. Kata, oh dia ni AJK. Tak, tu mengganggu orang. Pakai pilah kemeja ke apa ke, tak ada masalah. Sebab syarat main masjid bukan pakai jubah. Syarat masuk syurga bukan pakai jubah. Abu Jahal pakai jubah, masuk neraka. Jangan ni jubah ni. Jangan duk terasa ni. Ni nampak elok. Tu dia serban 9 hasta. Jubah ni bukan punya cantik. Dalam poket gudang garam. Tak guna seduit. Ya betul. Hati-hati. Sungguh itu orang lelaki hang nak berubah jadi baik, start main masjid. Start main masjid dulu. Main masjid ni sembahyang jadi awal. Dapat sembahyang jemaah, dapat kasih sayang Allah, dapat taman syurga. Jadi segala macam dapat. Bawa balik pula rahmat tu ke dalam 4 penjuru rumah kita. Alhamdulillah. Orang perempuan tak payah main masjid. Ini depa satu rombongan subuh-subuh hantu kom-kom. Pagi-pagi turun blok bro gitu. Tak, orang perempuan tak disuruh main masjid untuk solat jemaah, tak disuruh.
Orang perempuan main masjid bila? Pertama ada pengajian, ada baca kitab, ada belajar Quran, ada ceramah, ada majlis-majlis untuk sosial kemasyarakatan. Hak tu main. Tambah-tambah ada makan, main. Betul. Jangan bawa plastik, siap Tupperware sekali main. Tu mangkuk tingkat tu. Kita panggil apa sini? Mangkuk tingkat kan? Siang. Lama tak dengar tu. Oh tu kan, mangkuk tingkat tu. Kami sana panggil mangkuk tingkat lah. Siang, betul. Siang tu siapa kata? Cina ke? Oh, tak tahulah kan. Ya? Jadi yang tu, bawa main. Tak apa, tak ada masalah. Seorang perempuan jangan tengok-tengok kau. Main dengan siapa? Abang mana? Abang tak main. Abang kirim akak datang. Jantan tak guna seduit. Oh, tak boleh itu. Seorang perempuan jangan main. Untuk solat jemaah tak. Tapi kalau mereka main ramai-ramai nak bantu uruskan masjid, hak tu tak ada masalah apa-apa. Tu yang kena faham. Seorang perempuan nak jadi manusia baik macam mana? Nak bina dalam taman syurga jadi elok. Nombor 1, jaga solat fardu di rumah. Solat fardu jaga. Ustaz, solat sunat tak dan tak apa. Sapu sampah patah-patah menyapu. Pahala tu pahala. Kedua, puasa Ramadan jaga. Puasa sunat tak payah. Masak rasa. Ya sendawa kenyang. Tu kan? Tak apa. Yang ketiga, jaga maruah dan kehormatan diri. Orang perempuan kena jaga. Sat-sat ambil gambar. Boh posting sana, posting sini. Ambil selfie sana, selfie sini. Lah. Minta maaf. Kadang-kadang isteri saya pun kecil hati. Muslim minta mau ambil gambar dengan saya. Mereka nak ambil gambar dengan Fazura. Tu muslimin ni. Betul. Muslimat dia kata, ustaz nak ambil gambar. Tak, sabar. Kini isteri kita duduk di sini, patut dia sambung belah sini. Tak, dia main duduk belah sini. Nak jadi isteri kita nombor 2. Mana bini kita tak kecil hati? Satu kejadian benar, saya ceramah, isteri saya, kami duduk, habis dah semua ceramah, dah ambil gambar dah ramai-ramai. Jadi saya pun berjalan, saya suka jalan pegang tangan dengan isteri, tarik pegang tangan, isteri ada sebelah sini. Ya, isteri ada sebelah sini. Sebelah sini pula ada orang lelaki lain. Jadi dia main-main, dia lari, ustaz nak ambil gambar. Dia tarik isteri saya pergi sebelah sana, dia masuk celah terang. Tu orang perempuan. Sebab tu orang perempuan kena jaga hari ni. Kehormatan diri tu penting. Ni WhatsApp ni, hantar soalan paling banyak daripada orang perempuan. Orang lelaki semua ulama. Mereka langsung tak mau tanya. Nombor telefon Ustaz Amran tak ada. Contohlah kan. Mereka ni simpan. Dia simpan. Hantar main soalan, ustaz, sekian-sekian boleh jawab. Kita alhamdulillah jawab. Masa jawab tu, dia ucap terima kasih. Terima kasih dia melintang macam tu. Terima kasih duduk dalam love. Dia hantar main kat ustaz. Love tu pula ada anak panah tikam masuk gitu. Betul ni. Hang bini orang, ustaz laki orang, boleh timbul fitnah. Ustaz pula tekan love tu berjalan tu. Dum. Betul. Love tu berjalan ke तुझे देखा तो ही जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम. Bini keluar daripada dapur, la. Laki bini Bollywood. Ya. Jadi orang perempuan, bila nombor 3 tu penting, jaga kehormatan diri, jaga maruah diri. Bercakap dengan AJK ni yang baju-baju macam ni. Bila nak bercakap ada urusan bercakap, tapi bercakap bukan nada lembut. Manja-manja pengurusi. Tu, bini pengurusi jaga sikit. Ni umur 55 dapat KWSP, tiba-tiba kata nak menikah seorang lagi. Dia tiba-tiba dia main tu. Contoh. Lain macam muka orang apa. Ya. Pengurusi. Sembang dengan pengurusi. Pakai mat arif li sukun.
Bila sembang dengan laki dia pakai qalqalah. Bang, haka, baka. Kadang saja buat peringatan lah. So, solat fardu jaga bagi elok di rumah. Kan? Kalau nak ikut suami mai, yang tu tak ada masalah. Tapi jangan duk mai sorang-sorang, awak naik lift sorang-sorang apa semua tu. Lagi satu, ustaz, saya tak ada suami. Jadi tak ada apa-apa, so saya turun pergi masjid. Apa hukum? Lagi tak boleh. Janda lagi tak boleh. Pasal apa? AJK bukan boleh percaya. Betul. Tu. Betul. Bukan boleh percaya. Mereka ni jumpa Jadi tak, orang perempuan sifat dia sembahyang di rumah. Jaga solat fardu, jaga puasa Ramadan, jaga maruah dan aurat diri. Yang nombor 4 paling besar, taat pada suamimu. Suami kata apa? Okey bang, no problem bang. Dalam hati kata, tapi keluarkan mulut kata, okey, saya terima. Tak ada masalah bang, jom. Okey. Dah, itu. Belajar taat pada suami. Maka Nabi SAW kata, Allah buka 8 pintu syurga untuk kalian, wahai perempuan. 8 pintu. Masuklah melalui mana-mana pintu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Senangnya. Kalau nak bagi alam barzakh kita, lapang. Jadi ini kaedah dia. So, bila masuk dalam taman syurga Allah, dalam alam barzakh, Allah bagi tahu siap-siap. Dan Nabi bagi tahu, Allah akan buka pintu. Buka pintu, kita akan nampak, oh, syurga. Maka itu bahagian kita. Tapi kalau nampak neraka, itu juga bahagian kita. Mana hasilnya? Bermula daripada di dunia ni. Dunia ni benda haram, kita duk main siang malam pagi petang. Kan ya, buat tak peduli je, duk ulang benda haram. Ibadah ditinggalkan. Solat fardu sesekali jangan ditinggalkan. Nabi kata hukum orang yang meninggalkan solat fardu adalah beda antara kami dengan orang kafir. Orang Islam dan orang kafir, tarkus salah, meninggalkan salat dengan sengaja. Hakikat dalam hadis menyatakan, real bahasanya, direct maksudnya, orang yang tinggal solat dengan sengaja ketika itu kafir. Cuma ada lagi perbahasan lain. Tapi direct kalimah Nabi kata macam tu. Bayangkan pada ketika kita tinggal solat satu fardu dan ketika itu kita mati. Wal'iyadu billahi min dhalik. Macam mana? Jadi jom kita belajar. Sampai pada waktu ni tuan-tuan dan puan-puan faham tak bahasa saya? Faham kan? Saya tak mau guna bahasa kita. Kita nak guna bahasa yang kita lalu tiap-tiap hari tu. Sebab guna bahasa kita bukan faham sangat pun. Ngaji-ngaji, oh, baru faham. Keluar lagi makan, oh, lupa. Oh, tu macam tu manusia. So tak apa kita mengaji pelan-pelan. Ambil pedoman pelan-pelan. Baik. Pertama, alam barzakh Allah buka. Kita akan tahu mana arah tuju kita. Yang kedua, kubur kita tu Allah akan sinarkan cahaya. Dalam hadis ni kata, "Idza qubiral mayyit", apabila mayat telah dikuburkan. Au qala, ada kalimah menatakan ahadukum, kepada semua tu, atahu malakani, datang pada mereka dua malaikat. Aswadani azraqani, aswadani arzaqani, hitam dan kebiruan. Malaikat mai dalam kubur dua warna. Warna pertama hitam. Warna kedua kebiruan, blue black, hitam biru kehitaman. Ini ada dalam hadis. Disebut tu malakani, dua jenis, dua malaikat. Yang kita kata dia munkar dan nakir. Okey, baik. Yuqalu li ahadima, lalu kedua-duanya atau salah seorang daripada keduanya itu berkata, ya, ma kuntu taqulu fi hadzal rajul. Apabila masuk saja salah seorang malaikat tanya, ni hang kenal tak ni siapa? Siapa soalan pertama sekali? Hang kenal tak ni siapa? Tubuh badan Nabi dizahirkan di hadapan kita. Bila ada orang yang menyatakan bahawa aku kenal, dia adalah Muhammad Rasulullah,
maka ketika itu dia dilapangkan. Tapi kalaulah hidup di dunia ni, kita langsung tak kenal dengan Nabi SAW. Tahu sambut maulid saja. 12 hari bulan Rabiul Awal sambut maulid. Berarak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Habis dah berarak, patah balik main masjid, dengar ceramah 1 jam. Tamat program 12.50. Zuhur masuk 1:05. 400 orang berarak. Hak duk kata sayang Nabi jadi. Sembayang zuhur baki tinggal 20 orang lah. Tiap-tiap tahun pemohong macam tu lah kita. Masa beratok tadi, kami cinta kamu ya Rasulullah, kami rindu kamu ya Habib Allah, kami kasih kamu ya Nabi Allah. Kita lah manusia pembohong. Tiap-tiap tahun perangai sama kan. Main-main masjid semata-mata nak sambut maulid semata-mata. Esok tak main lah. Dia tunggu maulid tahun depan pula baru main. Lah teruk sungguh lah. Kalau kita mengaji, kita bukan mengaji untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sebab tu saya kalau kata ustaz nak sambut maulid, tak payah sambut maulid. Sebab Nabi tak pernah sambut hari jadi dia. Para sahabat yang 4 tak pernah sambut hari jadi Nabi. Mazhab kita yang 4 tak pernah sambut. Apa yang kita nak buat ustaz bulan Rabiul Awal? Masjid buat pengajian setiap malam 29 malam tu, buat pengajian zikrun Nabi, mengingati Nabi. Panggil ustaz-ustaz luar setiap malam mai. Ustaz, nak panggil apa jemaah ada 15 orang ustaz. Buat dulu. Kita bukan nak ramai. Nabi Allah cuma nak tengok pengurusi ada usaha dah, ada usaha dah, syurga. Gendeng bini dah masuk syurga dah, selesai. Cuma bini jangan duk halang. Bang, mana masjid? Masjid. Wah, tu tak boleh. Kan? Maka tu kaedah dia. Kaedah dia buat. Kita buat tu sebulan. Kalau sekali buat maulid, orang tak kenal Nabi. Tapi kalau 1 bulan tu, malam pertama, kita panggil ustaz, bagi tajuk dekat dia. Bagaimana Nabi diangkat menjadi Rasul ketika 40. Bagaimana sifat Nabi solat. Bagaimana akidah Nabi. Bagaimana. Oh itu. Sampai 29 malam. Alhamdulillah. Dia akan jadi elok. Tapi kalau takat kita buat setahun sekali macam tu. Lepas tu yang kita buat pun, dalam tu ada pertandingan mewarna. Pertandingan azan. Sat lagi anugerah sepanduk tercantik. Anugerah pakaian beragam dimenangi oleh Blok F. Itu saja. Apa yang kita dapat? Tak dapat apa. Sebab tu kita nak bawa manusia. Ada orang cadang dia kata, Ustaz ni tengah top lah. Tengah top kan ya. Buat TikTok pagi tadi pun, kuliah di Masjid Al-Bushra Merbuk, 14,000 orang menonton. Kan? Buat TikTok. Dalam Facebook ada 1,200 orang menonton. Tengah top ni Ustaz. Buka fan club. Apa dia panggil? Kelab peminat. Saya kata dah, tak perlu. Pasal apa? Saya bawa manusia untuk pergi kepada Allah dan Rasul. Bukan bawa manusia suruh ikut saya. Dah, ikut Allah dan Rasul. Sama juga dengan pengurusi, dengan AJK semua. Bawa manusia pergi kepada Allah dan Rasul. Ini nikmat yang paling besar. Maka dikatakan kepada mereka, oh ini adalah hamba Allah dan juga Rasulullah. Pesuruh Allah. Maka apa katakan? Thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Maka Allah lapangkan baginya kubur itu 70 hasta kali 70 hasta. Dia seorang saja. Punya luas. Kalau kita mengaji bab kubur, saya setiausaha khairat kematian. Dulu-dulu ni memang akrab lah menguruskan tu. Lah ni orang lain urus. Dia cerita dia macam mana? Baik. Kubur kita gali, hakikatnya paras dada orang dewasa memadai. Tapi kalau lebih dalam, lebih baik. Panjang 6 kaki kalau ikut orang Malaysia. Kalau nak lebih sikit, 7 kaki. Tu pun tengok penggali kubur lah.
Kalau penggali kubur pun bakar-bakar jenazah, takut dia gali, dia mati terus. Jadi dia buat kadar sikit-sikit. Lebar 2 kaki setengah. Ya, 2 kaki setengah supaya ada mudah kita turun. Hak tu lah. Tapi dah, itu kubur saja. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada kita, dilapangkan kubur kita itu sepanjang 70 hasta kali 70 hasta. Lepas tu ada kalimah lagi apa? Summa nunawwiru lahu fihi. Allah turunkan cahaya yang terang benderang, tak ada gelap langsung. Kami orang Kedah, saya tak tahu orang Penang. Kalau gelap sangat-sangat, kita panggil gelap apa? Sama gelap, gelemat. Gelemat tu mai daripada az-zulumat, bahasa Arab. Kita cakap Arab. Kita cakap Arab kan. Az-zulumat itu satu lembah yang penuh dengan kegelapan. Gelap yang tak ada cahaya kadang-kadang melemaskan kita. Ni, dalam ni. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata, dalam kubur Allah lapangkan 70 hasta kali 70 hasta. Summa yunawwaru lahu fihi. Allah turunkan cahaya yang terang benderang dalam kubur. Tak takut langsung. Lalu Allah menyebut, summa yaqulu lahu nam. Maka tidurlah kamu. Ya Allah, tidur. Jadi sebab itulah jangan tidur. Ini pantang ceramah syahid awal lagi. Tunduk. Syahid rupanya. Di rumah tidur, di pejabat tidur. Kan main masjid lagi tidur. Tak ada. Nak rehat bila? Kalau kita mengaji dalam Islam, rehat dia ada 4. Pertama, rehat time tidur. Time tidur tu bila? Ada 2 time tidur. 1 setengah jam sebelum zuhur atau setengah jam selepas zuhur. Dinamakan qailulah. Sekolah tahfiz saya, anak-anak saya sebut gitu. Ya. Tapi kalau orang kerja, jangan tidurlah. Ustaz, saya kerja kilang, saya nak tidur. Tak boleh lah macam tu. Okey, siapa yang ada ruang dia buat. Satu lagi, tidur waktu malam. Tidur waktu malam, Nabi tidur pukul 9 atau 9:30. Tapi kita tak senonoh, lagi tak habis wrestling. Betul. Ni tengok TV sampai tak tahu pukul berapa, tidur lambat. Jadi tidur waktu malam. Itu dua, satu tidur lah, itu pertama. Rehat kedua bila? Mati. Tak payah main dah. Masjid Taman Pelangi. Mati dah. Bil api, bil ayam, tak payah bayar lah. Habis tu bini siapa belah? Reti-reti sendiri lah. Rezeki dia kan ada. Hak rezeki yang kita belah tu, rezeki dia masuk melalui kita. Tu je. Saya pesan dengan isteri saya. Kalau saya meninggal, don't worry and always be happy. Awak ada Allah Ta'ala. Tapi doa lah bagi saya panjang umur. Itu je. Kan? Itu je kaedah dia. Senang ya. Tu mati, rehat panjang. Bila pi motor tak payah bayar. Apa mau tak payah bayar. Tak payah pening. Ustaz, saya buat program. Tak main-main orang. Biar pi. Masa tu tak payah bayar. Tak payah fikir. Awak duduk tenang, rehat. Yang ketiga, rehat kat mana ni? Alam barzah ni. Allah lapang bagi cahaya yang terang, bubuh kita pelamin bagi elok apa semua, dum. Calur betik, calur keriting. Betul? Tidur mimpi. Mimpi nu zaman bila? Khusyar orgham seheti he. Pirbiye chup rehti he. Ab tab kaise nena jana. जिंदगी क्या कहती है अपनी कभी तो कभी अजनबी आंसू कभी तो कभी है हंसी दरिया कभी तो कभी तशनागी लगते हैं ये तो sambung. Ya, clear dalam bahasa dia ajak itu. Suka duka berganti, datang tak ku sedari, tak seorang memahami suratan hidup ini. Kadang hujan, kadang juga kemarau, kadang angin, kadang tenang, kadang duit ada, banyak duit tak ada. Itu contohnya kan. Itu biasa dalam kehidupan kita. Tenang dan juga damai. Sudah selesai. Jadi Allah Ta'ala
suruh kita tidur, masa tu tidurlah. Dan satu lagi rehat bila? Akhirat lah. Masuk syurga tu rehat ni tak tahu nak cakap lah. Okey. Baik. Seterusnya. Apa lagi? Dalam alam barzah tu, bukan hanya Allah buka pintu bagi nampak syurga. Di alam barzah itu Allah lapangkan 70 kali 70 hasta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cahayakan kita dengan penuh cahaya yang terang benderang. Awak terkunci ke? Okey. Dan yang ketiga, orang yang duduk di alam barzah, Allah akan hantar wangian yang wangi, haruman yang wangi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Bara' bin Azib, dalam satu hadis ni Nabi kata, fayunadi munadi minas samai an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah. Bentangkan untuknya pakaian dari syurga. Tu ruh yang masuk di alam barzah, Allah perintah bentangkan untuk dia pakaian dari syurga. Yakni pakaikan dia dengan pakaian dari syurga. Wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Tolong buka pintu untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Dan kemudian dia mendapat wangian daripada syurga, dia mendapat harum angin daripada syurga. Dan kemudian disebut fayufsahu lahu fi qabrihi madda basri. Allah perintah, wahai malaikat, lapangkan kubur dia sehingga sejauh mata memandang tak jumpa pada penghujung dia. Jadi orang yang masuk di alam barzah ni, kita tak mau cerita benda-benda yang buruk-buruk, sebab ni baru jumpa. Kalau nak cerita tentang rupa yang buruk, pengurusi set sekali lagi. Kita cerita alam barzah yang buruk pula. Hak mula-mula dakwah dalam agama ni jangan pipin. Oi, masuk neraka. Dia jangan kata gitu. Kan? Ajak dia, jom, hang nak cari jalan syurga ke? Yang tu cerita pasal syurga dulu. Dah cerita, keras kepala juga tak mau dengar. Masa tu baru kita cerita pasal neraka. Jadi pertemuan pertama kita tak mau cerita pasal alam barzah yang dalam tu buruk, tak mau. Tapi kita nak cerita yang gambaran yang baik-baik. Supaya kita terikut, ya Allah. Senangnya nak masuk syurga. Senang sangat. Tuan-tuan kita yang suami, jaga ya bini bagi elok-elok. Mereka akan minta pada Allah Ta'ala di akhirat. Mereka jadi saksi. Ya Allah, tu suami aku tu pergi kerja kilang ni daripada umur 18. SPM fail. Pergi kerja kilang, set baik orang terima. Ada kereta pun bagi aku bawa. Dia bawa motor berapa kali lah aksiden atas jambatan tu. Set baik tak jatuh bawah ya. Tu kerja buat OT lah daripada kulit putih sampai hitam legam. Tu laki aku buat kerja, ya Allah, bagi dia masuk dalam syurga. Kalau kita jaga dengan baik. Tapi kalau kita jaga dengan buruk, dia tuntut, ya Allah, aku jadi manusia dulu. Dia terajar aku, dia buat tak peduli ya. Kerja dia menikah 2, 3, 4, kalau boleh 6, 7. Aku dia buat tak peduli. Akhirnya mereka jadi bahan untuk kita masuk neraka. Patutnya kita menikah, mereka jadi teman kita dalam syurga. Tuan-tuan buka dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 pada ayat 23. Allah masukkan kita dalam syurga bersama man amila salihan, bersama orang yang soleh, dengan apa? Min abaihim, mak bapak kita, wa azwajihim, ya, pasangan hidup kita, wa zurriyatihim, anak zuriat keturunan kita. Semua macam mana kita berimpun pada hari raya, macam tu kita akan berimpun dalam syurga Allah. Sebab tu kita nak main masjid, jangan kita seorang main. Paling tidak kita cakap dengan anak kita, dia bini main. Saya pun ada anak agak besar seorang, umur 17 tahun, nak ambil SPM. Kan? Duduk di rumah, jom. Tu umi dia selalu kata, Adam, tu papa nak pergi. Dia panggil saya papa lah. Bukan miskin, papa. Papa tu, rupanya papa tu miskin daripada miskin.
Tapi taklah tak miskin gila. Boleh makan nasi kandang apa semua lagi. Sulaiman boleh, pokok ceri boleh, kampung Melayu boleh lagi. Kan ya? Jadi kita duk ingat, tapi dia ikut tak? Ada dia ikut, ada dia tak mau ikut. Tapi hak pertama sekali kita ajak ke tidak? Contoh pengurusi nak main masjid. Pengurusi nak main masjid tu, anak dia ada, anak lelaki umur 21 contohnya. Duk ada duk main game ketereng. Dek, berhenti sat. Dia ikut ayah. Pergi mana? Pergi masjid Allah, malam ni ada ceramah ke? Dah main ikut, main semayang jemaah cukup. Semayang lepas semayang, lepas tu hari balik-balik. Sekali insya-Allah main balik. Jadi yang tu cukup lah. Ini kita ni je, jubah besar, serban besar, turun sendiri je. Sepatah pun tak panggil anak main ke masjid. Awak ingat kita nak masuk syurga seorang-seorang kita ke? Bini kita pakai baju tak sepatutnya. Badan tu triple XL, baju saiz S. Bayangkan berketui-ketui macam orang bina badan. Ni apa cerita kita jadi laki tak tegur? Dah sungguh. Kenalah jaga. Kan ni bahaya. Jangan biar ruginya kita bersama di dunia, berpecah di akhirat tu memang rugi. Sangat-sangat rugi. Maka sebab tu isteri pun sama. Awak nak masuk syurga, pastikan awak ada baik dengan suami. Baik dengan suami. Ulama kata berpandukan kepada hadis simple. Tanda wanita syurga. Tanda wanita syurga. Wajah dia nampak di dunia bahawa dia ahli syurga. Siapa dia? Seorang isteri yang dipandang oleh suaminya menyenangkan. Bila dia tengok-tengok, Allah, sejuk. Kan lega. Habis semua tu. Orang Penang kata tak ada lah termasuk dalam kapelah jinggah. Tu kan dia tak ada. Dia letih ni balik tu kan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abang okey ke? Tu tanya. Sambutlah buah apple ke, buah apa ke. Ni dak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk je lah. Tu. Apa ni? Ni masa hidup ni kan dia buat tak peduli. Besok dah mati laki dia. Buh gambar besar depan ni. Buh gambar besar tulis pula tu. Syurgaku. Rasa nak muntah. Masa hidup hang tak mau jaga bagi elok-elok. Dah mati, engkaulah syurgaku. Nak luku kepala orang tua tu. Apa perangai tak senonoh. Lah ni jaga. InsyaAllah kita akan masuk syurga sama-sama. Jadi Allah perintah atau Nabi bagi tahu, Allah perintah kepada malaikat bentangkan untuknya syurga. Duduk dalam alam barzakh. Pakaikan dia dengan pakaian syurga. Pakaian syurga ni kalau kita tengok dalam hadis cerita baju hijau. Warna dia hijau. Ustaz, adakah hijau macam kita ni? Hijau tu, tudung hijau. Contohnya, adakah warna hijau macam tu? Tak. Adakah kepiah hijau macam ni? Tak. Semua yang di dalam syurga tak sama seperti yang ada di dunia. Oh, hijau ya. Macam geng kami. Tak. Hang jangan duk terasan. Hang jangan duk perasan. Tak. Hijau di akhirat, dalam syurga, tak sama dengan apa yang ada di dunia. Kalau sama, itu bermaksud bukan syurga. Itu kan ya. Dan dalam keadaan Allah buka dan Allah lepaskan angin-angin dan haruman wangi daripada syurga, masuk ke alam barzakh kita tu, kita rasa tenang. Dan Allah perintah buka lapang kubur dia tu, sehinggalah lapang dia tu sejauh mata memandang kita tak nampak di penghujungnya. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad. Ini gambaran. Ada gambaran lagi tak? Ada. Gambaran tentang idza qubiral mayyit, apabila dikuburkan mayat, au qala ahadukum, telah dikatakan didatangi oleh mereka itu, atahu malakani aswadani arzaqani. Sekali lagi, datang kepada mereka dua malaikat yang hitam dan blue black, kebiruan, biru kehitaman. Kemudian yuqalu li ahadihimal munkar wa akharun nakir. Munkar dan
nakir. Kemudian fayuqalani, kedua-duanya bercakap. Apa dia? Ma kuntu taqulu fi hadzal rajul. Tanya lagi pasal Nabi. Sebab tu tuan-tuan, hidup di dunia kita ni jangan jauh daripada Nabi. Nak baca Quran ikut Nabi, nak jaga masjid ikut Nabi, orang perempuan nak solat ikut Nabi, nak meniaga ikut Nabi. Pasal itu soalan yang pertama. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Surah An-Nisa surah keempat ayat 80. Siapa yang ikut Rasul maka bermaksud dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak ikut Rasul bermaksud dia sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua-dua tu akan datang. Betul, soal munkar nakir datang daripada hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Ada orang kata, "Dak lah ustaz." "Dak, bukan. Itu hadis sahih." Tapi kalau cerita yang merapu-merapu tu kita tak mau dengar. Sebab tu masjid bila dia nak jemput ustaz, dia kena check background ustaz tu. Dengar dulu ceramah dia ke, tengok dulu apa yang patut-patut, lebih kurang. Jangan tiba-tiba tengok dia pakai serban besar dia panggil. Tu orang yang nak main ceramah, tak apa dia tak pakai jubah, tak apa. Dia pakai t-shirt dengan selok panjang macam ni, kira okey lah. Tapi bila dia main duduk depan, dia bercakap tentang Al-Quran, dia bercakap tentang sunnah yang sahih, maka wajib kita beriman dengan dia walaupun dia pakai t-shirt bola Manchester United. Ya. Kalimah dia nak mengaji ni tuan-tuan perempuan, mudah je. Jangan tengok siapa yang nak bercakap, tapi dengar apa yang dia nak cakap, tu je. Ada kita panggil, "Hei, nampak macam Syekhul Islam." Turun-turun kereta tu, jubah saja dia pakai 3. Sarung yang pertama 1, yang butang 1, yang jaket 1, 3. Serban bukan 9, 11 hasta. Tutup habis ke tengkok-tengkok ni. Ni apa nama? Rida kanan 1, kiri 1. Ada pula pembantu depan bukhor, wangi, bau wangi. Tengok tak ada ustazah perangai macam tu semua tu. Iri, berasak-rasak semua ni. Mai-mai duduk sini. Sesungguhnya guru kami telah berkata, tu bahaya. Guru kami bermimpi dia bertemu dengan Allah satu malam 7 kali. Nalaraka. Nabi jumpa dengan Allah 1 kali saja, Isra' wal Mi'raj. Tok guru dia jumpa 7 kali. Tu pun ramai orang bodoh duk ikut dia. Guru kami bertemu dengan Nabi 70 kali satu malam. Tu. Yang duk main, yang duk mengaku ini dan sebagainya. Hati-hati. So kita nak buat macam mana? Apa-apa atau siapa-siapa sahaja. Saya pernah buat program, program dengan Wani Hasrita dulu. Waktu maghrib tu. Borak dulu sebelum berbuka. Ada dia punya juru cakap kat situ, Khair Rahman. Anak penyanyi 60-an dulu tu kan. Dia bila dia tanya saya satu bab dalam program tu, dan saya kata macam tu je. Mudah je. Saya kata jangan tengok siapa nak cakap, tapi dengar apa dia nak cakap. Kalau dia cakap benda yang beriman, benda yang betul, kita ikutlah. Walaupun dia tu nampak tak pakai jubah pun. Ni yang nak jadi imam ni. Jangan tengok siapa pakai jubah. Katalah hari tu Tok Imam tak ada. Atau tiba-tiba Tok Imam main pakai dengan track bottom, baju Selangor contohnya. Walaupun dia pemain bola pinang, dia pakai baju Selangor. Baju bola. Orang akan fikir macam, Tok Imam takkan nak jemput Tok Imam jadi imam. Tengok dia pakai t-shirt bola. Apa ada halangan ke? Tak ada halangan kot. Ini jadi banyak. Akhirnya pilihlah siapa-siapa yang pakai jubah. Pergi duduk depan. Baca lah. Baca Quran. Bunyi Jerman. Kan? Hati-hati nak. Okey, baik. Yang seterusnya. Sikit lagi boleh? Sikit lagi. Okey. Yang seterusnya. Alam barzah. Di dalam alam barzah tu jaga-jaga nak. Kita nak cerita sikit lagi.
di dalam barzakh. Walaupun ada cahaya, dilapangkan, diberi keharuman dan sebagainya, tapi di dalam tu ada himpitan kubur. Ada himpitan kubur. Himpitan yang disebut ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad itu disebut kepada kita, innalil qabri daghtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya kubur itu ada himpitan. Ya, kalau ada yang terselamat dari himpitan, sudah pasti selamat itu adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Hadis Ahmad dalam musnad Imam Ahmad. Apa himpitan? Siksa kubur. Sebahagian kita mengaji dilapangkan 70 kali 70 hasta. Sebahagian lagi himpitan itu sehingga berselisih tulang rusuk kita. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Sebab itu kita kena ambil tengok, ya Allah, bagaimana? Okey, baik. Himpitan ni terbahagi kepada dua. Satu, kita asal dari tanah. Seorang ulama yang namanya As-Sindi An-Nafasi, dia kata apa? Himpitan bagi orang yang beriman ini, dia himpit juga, himpitan. Tapi bila dia masuk dalam kubur, kan dia berasal dari tanah. So dia kembali kepada tanah. Jadi tanah dia itu adalah induk dan ibu dia. Dia jadi daripada tanah, dia kembali kepada tanah, balik pi kat mak dia. Mak dia himpit tak? Ya, mak dia peluk dengan kasih sayang. Mak dia peluk dia ni, aku rindu, lama hang tak balik ni. Contohnya, itu gambaran pertama yang disebut. Jadi orang yang beriman bila dia mati, dia akan dipeluk di alam kubur, namanya himpitan. Tapi itu pelukan rindu dan kasih sayang. Peluk rindu kasih sayang ni macam tu lah. Jumpa, salam, cium tangan, belaga pipi, cuk-cak, cuk-cak. Kita boh belah sini satu, boh belah sini satu, dua. Nak tunggu nombor 3 ke? Oh, tu contoh lah kan. Lepas tu peluk ni rapat, pegang tangan, tak tinggal. Itu bagi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Tapi ada juga himpitan yang himpit itu menyakitkan. Himpitan kebencian. Oh, hang tak ingat kat aku lah ni baru balik. Masa dah dia main macam tu. Kaedah memahami dia. Maka berselisihlah tulang rusuk manusia pada ketika itu. Ini digambarkan. Jadi kalau kita nak mengaji macam mana nak terlepas daripada azab kubur di alam barzakh ni, maka adalah doa yang kita kena baca. Wahai imam-imam yang bertugas di sini, tolong hafal dan faham. Satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam, pada solat fardu maupun solat sunat. Kita bacalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah sampai last kali. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan bagi salam dulu. Imam baca. Baca dia tu bagi kuat sikit supaya makmum dapat hafal pada permulaan tu. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhi aku dari azab neraka jahanam, jauhi aku dari siksa kubur, jauhi aku dari fitnah kelalaian hidup di dunia ini, jauhi aku daripada fitnah saat aku mati, dan jauhi aku dari kejahatan Dajjal. Tu, insya-Allah
alam barzah jadi elok lah. Kalau kita tak pernah minta, lepas tu perangai pula tu tak senonoh pula tu, lagi teruk. Banyak tak dosa kita? Banyaklah. Kita jemaah-jemaah ni kan, bila pengurusi masjid kata ada program, pertama mailah, bagus. Yang kedua tu yang bawa plastik dalam beg dengan getah tu. Contohlah contoh. Kita tengah ceramah, hang jangan awal-awal pi bungkui. Tu perangai orang tua pun tak senonoh. Orang duk ceramah, dia pi belakang. Cedok. Tu yang bawa plastik tu. Tu kan. Cedok pula tu bukan bungkui untuk dia. Cucu ada 6 orang di rumah tu. Apa perangai tak senonoh. Masjid bila dia buat makan untuk orang yang hadir. Bila dah lebih makanan, pengurusi kata, ni barang banyak lebih ni, siapa nak bungkui-bungkui. Masa tu baru bungkui. Ini hang memang pelan turun bungkui-bungkui balik, ceramah tak dengar. Tu kadang manusia. Merapu manusia sebenarnya. Jomlah kita tambah kebaikan supaya kita jadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Pertama, kita mesti melalui 4 alam. Alam rahim, kita sedang berada pada alam kedua, alam dunia. Kita sedang menanti untuk masuk ke alam 3, alam barzah. Dan selepas itu, kita akan lepas tu pergi alam akhirat. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu tempat persinggahan dan istirahat kita sebelum hari kiamat. Dan tiupan sangkakala panggilan nanti baru kita akan dibangunkan. Kita tidur ustaz? Tidur. Macam mana? Bak pengantin baru. Siapa pun tak mau kacau. Macam tu. Siapa pun tak mau kacau. Itu adalah hadis sebut sedemikian. Kemudian kita kena buat macam mana? Dalam alam barzah digambarkan cahaya, digambarkan wangian, digambarkan kelapangan dan semua dengan syarat. Syarat dia apa? Beramal soleh. Orang lelaki main masjid dulu. Nanti kita akan belajar di masjid. Jaga semayang jemaah, perbaiki keadaan semayang jemaah, ada pengajian, dengar ceramah, ada baca kitab. Boleh bersilaturahim antara satu sama lain. Dan insya-Allah dia akan lapangkan alam barzah kita. Orang perempuan jaga yang 4 tadi. Dan yang paling kena jaga nombor 4. Jadi isteri yang wajahnya menenangkan suami. Ini laki tengok terus sakit jantung. Serangan jantung pula terus. Ada orang perempuan tanya ustaz, tolong bagi doa sikit boleh ustaz? Ustaz, saya tolong tengok saya ni saya. Pasal apa? Saya ustaz, bila laki duk ada di rumah, ni dada rasa sempit. Berat. Nak menafas tak apa lepas. Dikelang kabut, laki keluar pergi kerja, lega rasa. Apa jadi sebenarnya Ustaz? Jadi dia sebenarnya hati awak yang tak sihat. Hati awak yang tak sihat ni. Dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi gila. Suami yang sah, setan memang buat macam tu. Hak sah ni dia pandang tak elok. Dia komen, dia cari. Tapi bini kita pun satu. Duduk di rumah berlemuih. Bagilah elok sikit. Kita tengok dia tu macam hantu kat 5. Rambut dah macam eliket. Pakai baju kelawak ni koyak sampai pinggang. Angin keluar belah sini, masuk belah sana. Dah sungguh. Tiba-tiba laki jumpa dia di hari kenuri, pergi kenuri kahwin. Laki pun tak kenal bini siapa. Lain pula jadinya. Tu pun satu. Kan ya? Bagilah wangi sikit. Isteri sek-sek-sek, sapulah sikit. Kan ya? Maksudnya begitulah. Jadi cuma satu. Setan ni memang macam tu. Setan ni dia kata, wahai isteri, tengok lagi apa yang tak ada, apa yang tak ada, apa yang tak betul, apa yang tak ada, apa yang tak betul. Kalau kita duk habiskan masa kita tengok apa yang tak ada, kita kehilangan waktu untuk merenung apa yang kita ada. Tak bersyukur lah. Tengok laki kita, tu tak elok, tu tak elok, tu tak elok, tu tak elok. Habis elok dia tak mana? Tak jumpa lah.
Ada seorang kakak tu, "Ustaz, saya kahwin 28 tahun Ustaz. Ekonomi ni merudum. Rezeki out." Saya kata, "Sabar kau Pasal apa? Sabar tu penting." "Sabar apa Ustaz 28 tahun ni?" Oh tu, dia tanya, dia marah kat kita. Betul. Habis nak buat macam mana Ustaz? Saya kata, "Sabar Ustaz. Akak cuba tengok apa yang dah ada. Akak tengok apa yang tak ada kot. Nak tengok apa semua tak ada." Tu, orang perempuan kan bila dia emosi, dia lebih hebat pada karpasing. Betul, dia pandai. Akhirnya kita tak macam ni kak. Akak masa menikah hari tu berat berapa? 48. Lo 88. Tu bukan rezeki ke tu? Ada orang menikah tak ada makan, mati ke buluh. Hang menikah makin kembang. Apa rezeki lah tu? Tapi dia duk tengok benda yang tak ada. Memang tak ada lah. Hang tak perasan hang makin berisi, laki makin kecut. Kita yang cari makan ni makan sepinggan, mereka makan 2. Kita yang cari makan ni mati dulu, mereka tak mati-mati. La ilaha illallah. Tu maksudnya bersyukurlah dengan nikmat yang kita ada. Wallahu a'lam. Moga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Baik, 1-2 minit. Ada tak soalan? Bismillah. Tak ada solat atas kerusi. Solat atas kerusi. Kerusi itu letak di atas saf. Duduknya orang yang berkerusi sama seperti berdirinya orang normal. Faham kan? Dia tak kerusi dia di atas saf. Ketika dia berdiri itu hanya sementara. Duduk dia dikira saf sama dengan orang normal. Jangan letak belakang. Letak belakang, kawan sujud, angkat dengan kerusi-kerusi sekali masuk tu. Okey. Kadang-kadang kita yang pakai kerusi pun dia tak mau mengaji. Dia main-main, dia bawa kerusi dia, dia ikut suka hati dia. Tak boleh. Dah. Tanyalah orang yang berilmu. Ni lah ni senang ni handphone. Ada ulama besar ni. Al-ulamatul Google. Ada. Tekannya. InsyaAllah kita akan dapat banyak benda yang baik. Ada soalan? Tak ada? Silakan. Cantik. Kalau dia mati dalam laut, tak tahu pergi mana, ruyuk kan? Atau jatuh kereta terbang, hancur berkecai, tak tahu pergi mana dah, dalam hutan. Macam mana nak buat? Kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan semua kematian, bagaimana bentuk kematian, maka tak ada kena-mengena dengan tubuh badan. Kerana yang disoal adalah ruhnya. Maka bila tubuh badan dia hancur, tapi ruhnya dibawa dan diletakkan di alam barzakh, sama seperti orang lain. Yang dipersoal tu bukan di dalam kubur. Yang di dalam kubur tu tubuh badan dia. Yang dipersoal adalah di alam barzakh. Maka semua akan kena. Alhamdulillah. Habis? Tu dia, yang belakang. Sila. Sat-kisat bagi mikrofon Tok Imam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kata dalam alam barzakh kita akan nampak, kalau nampak syurga lah kan, dia akan tunjuk. Tapi bila ke akhirat nanti, masih lagi kita nak berkumpul ramai-ramai lagi ke? Sebab kita dah tahu dah nak masuk syurga. Okey. Cantik. Soalan tu cantik. Yang pertama, benda ghaibiyat tak boleh pakai hukum akal. Itu nombor 1 lah. Nombor 2, baik. Di dalam kubur kita telah dibuka bagi kita nampak pintu syurga. Apa maksud nampak? Dia nak bagi tahu bahawa kita akan masuk syurga. Tapi kita dah masuk belum? Belum. Kita tak masuk lagi. Nampak dah pintu terbuka. Maksudnya nama kita.
Syarifah binti Abdullah. Dia ada kat sana tulis. Contohnya. Ya kan? Ada siap hang akan masuk di sana. Tapi boleh masuk tak? Tak boleh masuk lagi. Cuma haruman dia dah mula sampai. Keindahan sebelum masuk syurga. Tapi selepas tu, adakah dia dibangunkan lagi? Ya. Yub'atsuna. Dia dibangkitkan, berada di dalam lorong-lorong orang beriman. Dan mereka ini akan duduk di mana-mana tempat yang ditutup dengan arasy Allah Ta'ala. Mereka tak rasa panas macam matahari tegak di atas kepala. Tak. Maka mereka akan dipercepatkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana gambaran yang duduk di alam barzah itu ingin menyenangkan jiwa roh tersebut supaya dia tidur dalam keadaan yang tenang. Adakah dia kena melalui padang mahsyar tu? Ya. Tapi dia melalui itu sebagai VIP lah. Dia tak payah guna orang awam nak kena ambil nombor, tunggu apa sebagainya. Wallahu a'lam. Habis? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayangkan wajah Nabi Muhammad. Ya. Menanyakan kita siapakah wajah yang Ya, betul. Soalan saya, Nabi Muhammad telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Ya. Kita kebanyakan umat dia di zaman sekarang ni tak boleh nak bayangkan wajah Nabi Muhammad macam mana macam tu. Betul. Jadi saya minta Ustaz bagi pencerahan. Boleh. Gambaran Nabi Muhammad disebutlah hadis sahih. Riwayat Imam Abu Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Tirmizi, banyak. Jadi gambaran tu, macam mana kita yang tak pernah tengok Nabi ni? Maka persoalan paling awal dan jawapan paling awal adalah yang menjawab bukan kita tapi iman kita. Dalam ayat surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kunci rapat, wa tukallimuna aydihim, yang bercakap dua tangan kita, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ni dua kaki kita akan jadi saksi. Jadi yang bercakap di hadapan Allah, yang menjawab itu adalah bukan tubuh badan kita yang melihat dengan pandangan basar, pandangan mata zahir, tetapi yang melihat itu adalah pandangan mata hati. Maksudnya, siapa yang hidup dengan mencontohi sunnahnya Nabi, iman dia yang akan berjawab, amalnya dia akan jawab kepada persoalan malaikat tersebut. Tidak kena mengena dengan memori zahir. Oh, kita pernah tengok Nabi, oh Nabi macam ni. Tak, di akhirat tu, di alam barzah, yang menjawab adalah amal soleh kita. Wallahu a'lam. Cantik, bagus. Habis dah? Okey. Macam tak puas hati tu. Okey, kalau tak puas hati, nanti panggil sekali lagi, InsyaAllah. Okey. Baik, sebelum saya tutup, minta izin dengan pengurusi. Setiap kali saya ceramah, saya bagi tahu tentang derma dan sumbangan untuk sekolah tahfiz saya. Jadi kalau ada boleh buka tabung sementara lah. Saya tak bawa tabung, terpulanglah kepada pihak AJK. Saya ada sekolah tahfiz kecil di Bukit Beruntung. Kami buka 10 tahun yang lepas, 2014. Ada pelajar puteri 20 orang, pelajar putera 25 orang. Mereka 45 orang ni duduk di asrama hafaz Quran. Ada 150 orang anak-anak yang ulang alik mengaji Quran, ada 150. Yang hafal Quran ada 45 orang. Ya, ada 13 orang staf. Termasuk warden, tukang masak, gitu ginilah. Saya adalah pengasas dan pengetua. Isteri saya unit pengurusan keuangan pentadbiran. Anak sulung saya dia adalah pengurus operasi keseluruhan. Jadi saya dengan isteri saya pusing. Satu Malaysia, kalau ada bantuan daripada orang luar ni, kita akan bawa balik pergi sana dan teruskan apa yang sepatutnya. Pagi ni, kalau siapa-siapa nak, sebab kalau pengkhususan nak derma biasa boleh, atau siapa yang nak wakaf besar, sebab kita tengah cari lebih kurang RM7,000 lagi untuk pembinaan dewan mengaji. Yang budak 150 orang tu, dulu kami duduk bawah kemah 20 kali 20 ada 2 biji.
Tapi dengan hujan, bocor, panas, apa sebagainya, maka kami nak buat binaan kekal. Ya, binaan kekal, maka masih lagi ada diperlukan tambahan. Siapa-siapa yang nak wakaf pada hari ini, sangat-sangat dialu-alukan. Ya, insya-Allah. Nampak tong tu besar tu, bagi penuh. Tambah hak baju sedondor ni, depa kena bagi banyak sikit. Kan ya, moga-moga Allah bagi nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami ya Allah agar alam barzah kami dilapangkan ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.